Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingin membincangkan satu tajuk iaitu konsep tabligh dalam dakwah Nabi Yunus di bawah subjek metodologi dakwah dalam Al-Quran. Pengenalan. Para Nabi dan Rasul diutuskan kepada umat manusia adalah untuk menyampaikan dakwah. Melaluinya, manusia dapat mengenal penciptanya. Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia kerana peranan yang dimainkan oleh setiap pendakwah yang mempunyai kesedaran untuk memperbaiki keadaan manusia. Sifat ini dikenali sebagai tabligh, iaitu menyampaikan. Begitu juga yang berlaku kepada Nabi Yunus. Baginda merupakan utusan Allah yang telah menyampaikan dakwah kepada kaumnya dengan pelbagai kaedah dan metod agar kaumnya beriman kepada Allah. Baiklah, seterusnya definisi tabligh. Menurut Mustafa, tabligh adalah kata terbitan masdar daripada perkataan balagha, yuballighu, baligh. Tabligh bermaksud menyampaikan. Menurut Ibrahim Imam pula, tabligh bermaksud i'lam, menyampaikan maklumat yang benar diiringi dengan pengetahuan ilmiah dan fakta. Seterusnya ialah definisi tabligh menurut Yosef, menyampaikan hal-hal yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hubungan tabligh dalam dakwah. Apa hubungan tabligh dalam dakwah? Sifat yang perlu ada pada seorang pendakwah ialah sifat tabligh. Penting kerana ianya melibatkan cara penyampaian dan komunikasi pendakwah tersebut dalam menyampaikan dakwahnya. Menyampaikan sesuatu maklumat dan informasi dengan benar serta menggunakan perkataan yang tepat. Menuntut seseorang itu untuk menyatakan kebenaran walaupun akibatnya sangat berat, kerana itu yang dilakukan oleh seorang pendakwah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 9 yang bermaksud, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Seterusnya kita pergi kepada biografi ringkas Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus Yunus bin Matta dan mempunyai gelaran iaitu Zu Al-Nun menurut Hilmi Al-Sya'bani. Nabi Yunus disebut 6 kali di dalam Al-Quran, 4 kali dengan sebutan Yunus, 2 kali disebut dengan sifat iaitu Zu Al-Nun dan Sahib Al-Hud. Seterusnya, pada usia 10 tahun, beliau dikenali sebagai seorang yang ahli ibadah, zuhud dan sentiasa menjauhi perkara maksiat dan mungkar. Baginda diutuskan ke negeri Ninawa yang sekarang dikenali sebagai negara Iraq. Seterusnya, kita pergi kepada sejarah ringkas dakwah Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus dikenali sebagai kaum Assyria yang tinggal di utara Iraq, di mana mereka menyembah berhala yang dibuat sendiri. Allah mengutuskan Nabi Yunus untuk berdakwah kepada mereka dan seterusnya membawa mereka untuk beriman kepada Allah. Namun, dakwah Nabi Yunus tidak dihiraukan oleh kaumnya. Lalu baginda pergi meninggalkan mereka dan berlayar menyeberangi lautan. Semasa dalam pelayaran tersebut, angin bertiup dengan sangat kencang dan gelombang ombak yang sangat besar menghentam kapal mereka. Nakhoda kapal mencadangkan untuk membuat undian agar salah seorang penumpang kapal keluar dari kapal tersebut seperti mana yang telah diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 139 hingga 148. Nabi Yunus telah dipilih lalu baginda dilemparkan ke tengah laut. Setelah itu, Nabi Yunus telah ditelan oleh ikan paus. Beliau sentiasa sabar dan berdoa memohon ampun kepada Allah. Antara doanya ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang bermaksud tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk dalam orang-orang yang zalim. Allah mengabulkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan paus. Lalu baginda dilemparkan ke daratan. Setelah itu, Nabi Yunus telah pulih dan kembali semula kepada kaumnya yang mana mereka telah beriman seperti mana dalam firman Allah dalam surah Yunus ayat 98. Seterusnya kita pergi kepada konsep tabligh Nabi Yunus.
terdapat 3 perkara yang saya ingin bincangkan dalam konsep tabligh Nabi Yunus. Yang pertama, hikmah dalam menyampaikan dakwah, uslub mau'izah hasanah dalam dakwah, dan berdoa mengadu kepada Allah. Pertama, hikmah dalam menyampaikan dakwah. Menurut Al-Fawruz Abadi, hikmah berasal daripada sisi Allah, sedangkan pengetahuan terhadap sesuatu dan pengadaannya secara sempurna berasal daripada diri manusia. Sebelum mendakwah, Nabi Yunus menceritakan tentang kelebihan dan kemuliaan agama Islam yang dibawanya untuk menarik minat kaumnya. Baginda cuba membangkitkan persoalan berkenaan berhala yang mereka sembah untuk memberi kesedaran kepada mereka tentang hakikat yang sebenar-benarnya. Hikmah di sini apabila Nabi Yunus mengetahui apa yang ingin disampaikan kepada kaumnya dan cuba pelbagai pendekatan dalam dakwah kepada kaum baginda. Seterusnya pergi kepada uslub mau'izah hasanah dalam dakwah Nabi Yunus. Yang pertama, memberi nasihat yang baik supaya mereka beriman kepada Allah dan meninggalkan sembahan mereka. Baginda juga menceritakan kebenaran agama yang dibawanya supaya dapat memberi kesedaran kepada mereka. Seterusnya, uslub targhib, iaitu menyampaikan berita baik. Nabi Yunus menceritakan akan ganjaran dan kebaikan yang akan diberikan kepada kaumnya jika mereka beriman kepada Allah. Seterusnya ialah uslub tarhib, iaitu pendekatan dakwah yang telah dilakukan oleh para rasul yang bertujuan untuk menggoncang dan melembutkan hati manusia untuk tunduk kepada perintah Allah. Uslub tarhib ini digunakan setelah pendekatan yang lembut atau pendekatan yang baik tidak memberi kesan kepada kaumnya, lalu baginda menggunakan uslub tarhib ini. Seterusnya ialah ta'lim, memberi kesedaran kepada kaumnya dengan mengajar mereka tentang kewujudan Allah supaya mereka berfikir, dan pada masa yang sama baginda menyampaikan ilmu-ilmu berkaitan akidah untuk membawa mereka beriman kepada Allah. Seterusnya ialah berdoa dan mengadu kepada Allah. Kekuatan umat Islam ialah dengan berdoa, kerana dengan doalah manusia itu mendapat ketenangan dan kekuatan daripada Allah. Contohnya kisah Nabi Yunus. Selama berada dalam perut ikan paus, Nabi Yunus sentiasa bertasbih dan memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukannya. Ini juga merupakan salah satu bentuk penyampaian dakwah baginda mengharapkan keampunan daripada Allah SWT. Doa memainkan peranan penting dalam dakwah kerana hidayah adalah milik mutlak Allah. Dan kita sebagai hamba-Nya hanya perlu berusaha, bertawakal dan seterusnya berserah diri kepada Allah. Mendoakan kesejahteraan dan memohon supaya madu'un tersebut mendapat hidayah daripada Allah juga merupakan salah satu bentuk dakwah. Kerana dengan dakwah, dengan berdoa ini akan pada masa yang sama menunjukkan betapa kasihnya seorang pendakwah itu terhadap madu'unya, memohon kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Kesimpulannya, sifat tabligh ini perlu ada dalam setiap diri manusia kerana dengannya dakwah dapat disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oleh kerana itu, ianya merupakan sifat wajib bagi para Nabi dan Rasul. Nabi Yunus menyampaikan dakwah kepada umatnya dengan pelbagai cara dan kaedah agar mereka beriman kepada Allah. Sifat tabligh ini akan memberikan kesedaran kepada seseorang itu untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada manusia dan seterusnya membawa mereka ke arah yang lebih baik. Apabila pendakwah itu mempunyai sifat tabligh, mereka akan merasakan kesedaran untuk bangkit menyebarkan dakwah dengan lebih baik lagi. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.